Sebab itu dalam isu, ingat tak isu kuil ya, masa banjir tu, ada pelajar UIA dia pergi bersihkan kuil tu. Ya, dia menggunakan konsep mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi kata boleh, bagi saya tak betul. Bagi saya tak tepat menggunakan konsep mazhab Hanafi untuk menghalalkan orang Islam tolong bantu bersihkan kuil, bukan Islam. Tak betul. Ya, yang betul dalam mazhab Hanafi, yang dibolehkan dalam mazhab Hanafi bekerja, ambil upah. Contohnya lah, seorang tukang kayu, tukang batu diupah oleh padri untuk membetulkan kipas ataupun dinding dekat gereja dia. Ataupun kita kata dekat kuil tu dia punya pencawang elektrik dia rosak, panggil TNB. Yang betulkan TNB tu orang Islam Melayu kita, tuan-tuan. Apakah hukum dekat situ? Di sini pun masih ada khilaf di kalangan para ulama. Sama juga konsep lebih kurang. Kalau orang Islam datang betul elektrik dekat kuil ataupun gereja, menurut majoriti ulama termasuk mazhab Syafi'i haram, berdosa. Ya, itu majoriti. Sama juga macam konsep tadi. Manakala mazhab Hanafi kata kalau bekerja ambil upah untuk membetulkan elektrik, batang paip dan sebagainya, maka hukumnya harus di sisi mazhab Hanafi. Yang mana mazhab Hanafi kata halal sebab kerja tu halal. Kalau majoriti ulama, jumhur kata haram sebab apa? Kita bekerjasama untuk membaik pulih, dan kita bekerjasama bila gereja itu cantik dan convenience, kita menggalakkan orang untuk beribadah, menyembah selain daripada Allah. Manakala mazhab Hanafi dia kata yang sembah Allah tu lain cerita, tapi orang Islam yang kerja betulkan elektrik, betulkan batang paip tu halal, dia kata. Itu alasan mazhab Hanafi. Baik, tak apa. Itu khilaf, tak ada masalah. Sesuai lah kalau abang-abang TNB datang ke gereja betulkan lampu, itu tak apa. Boleh pakai mazhab Hanafi. Cuma the problem is yang datang secara sukarela. Tak dipanggil, tak dijemput, terhege-hege kau datang pergi bersih. Kat situ mazhab Hanafi pun tak sebut, tuan-tuan. Kalau buka dalam kitab Hasyiah Ibnu Abidin ke mana-mana kitab ke dalam mazhab, dia kata kerja, ambil upah. Ya, it's not voluntary work, bukan kerja yang melibatkan kesukarelaan, tak ada. Sebab tu kalau nak faham konsep fiqh mazhab ni, kena betul-betul faham, kena tanya pada ahlinya, kena buka betul. Bukan kita baca kitab, kita faham sendiri dan tafsir sendiri, lepas tu buat sendiri. Lepas tu bawa mana ayat Al-Quran sana sini ditakwilkan. Ini. Tapi kalau macam yang kerja macam TNB, ke Jabatan Bekalan Air, ke pasang kapet dekat Kuwait, tu lain cerita lah. Adalah kita boleh tasamuh dan kita ambil pandangan mazhab Hanafi. Ya. Tapi alasan dia kata, masa masjid kena banjir tu orang bukan Islam tolong bantu. Yelah, dia datang tak ada masalah. Kita appreciate kalau non-Muslim datang bersihkan masjid, tak ada masalah. Ahlan wa sahlan. Tapi masalah kita pun tak jemput. Tapi kalau dia datang nak bersihkan masjid, okey tak? Okey. Kita satu Malaysia dan tak ada masalah. No problem. Ya. Jadi dia bersih, datangkan masjid kita. Jangan pula kita terhege-hege nak pergi bersihkan kuil dia. Lebih baik kita cari rumah-rumah non-Muslim yang teruk kena banjir, kita bantu dia. Lagi bagus. Kuil biar uruskan penganut-penganut mereka yang uruskan. Tetapi kalau rumah non-Muslim, Hindu, Buddha, Kristian yang teruk perlukan bantuan Islam, itu wajib kita bantu, tuan-tuan. Sebab mereka adalah ahli zimmah. Ya, ahli zimmah di bawah perlindungan kita. Susah, kita kena bantu, tuan-tuan. Walaupun tak ada zakat, mungkin ambil Baitul Mal kita bantu. Ada jabatan kebajikan masyarakat, kita kena bantu. Ya, dalam konteks Malaysia, kita dipimpin orang Islam. Tahu rakyat kita bukan Islam susah, pemimpin tu wajib bantu. Begitu juga masyarakat, selain daripada menjaga orang Islam, kita ada zakat, bayar zakat pada orang miskin. Dalam masa yang sama kita tahu jiran kita, satu kampung kita bukan Islam susah, ulama kata masyarakat Islam dalam tu wajib membantu ahli zimmah. Itu faham konsepnya. Bukan pergi ke kuil. Kuil dia urusan penganut mereka. Ini kan toleransi, Ustaz. Ya, toleransi, tapi toleransi ada hadnya. Betul tak? Ada hadnya. Betul tak? Dalam hal ucap Merry Christmas ke Happy Deepavali, ya, ada khilaf, masih lagi boleh diperbincangkan, kita masih lagi boleh berbeza pandangan, ya.
Kalau saya pribadi, saya tak ucapkan Merry Christmas ataupun saya pribadi. Saya cenderung pada pendapat majoriti ulama termasuk mazhab Syafi'i. Saya akan ucap lain, happy holiday ke, have a nice day ke apa. Tak ada cuba di Bali sebut tak sebut. Tapi walaupun saya tak setuju, dalam hal ni kita masih lagi boleh ada khilaf. Masih boleh lagi ada perbincangan. Mungkin ada golongan mu'allaf baru masuk Islam. Ya, takkan dia tak boleh nak greeting dia punya parents yang masih bukan Islam. Sini ada toleransi, maksudnya ada had. Tapi ada benda yang tak boleh kita toleransi, janganlah kita buat. Janganlah kita inform benda macam tu. Banyak lagi kita boleh bantu. Kita dah toleransi dalam keagamaan, kita bagi mereka untuk banner kuil, banner gereja. Itulah, ya. Kita tak paksa mereka masuk Islam, kita tak paksa mereka ikut syariat Islam. Ya, bahkan kalau mereka melakukan kesalahan enakmen jenayah syariah pun tak kena hukum. Dah cukup toleransi kita. Kita nak tambah toleransi kita. Lama-lama semua agama sama. Pluralisme lah. Kan? Jadi kena ada hadnya, kena ada dia punya perkara-perkara yang perlu dibuat. Jangan nanti kita kata satu hari yang mana orang kafir mengajak Nabi, hari ni kau sembah berhala, kami sembah Allah. Besok kami balik sembah Allah, kau sembah Allah semula. Lakum dinukum waliyadin. Kan? Jadi bab ibadat, bab penyembahan tak ada toleransi. Untuk bagi hak pada mereka, itu toleransi, tuan-tuan. Betul tak? Untuk mereka berniaga, makanan-makanan haram mereka ada tempatnya diberikan. Ya? Dan kita nak elak tak boleh ada fatwa membenarkan riders kita untuk berinteraksi dengan benda macam ni. Ya? Tapi ada piawaian yang perlu diikut. Seperti mana difatwakan oleh para ulama tempatan Malaysia kita ini. Jadi kita kena faham toleransi ni ada hadnya, bukan kita boleh langgar sesuka hati.